baunya lain macam. Nak kata bau bunga bukan, tapi bau dia wangi gila. Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Tekopik Channel. Okey, nama aku A dan kisah malam ni, tunggu jap. Sekarang ni kita ada segmen baru, taklah segmen sangat tapi setelah senyap beberapa hari ataupun boleh aku cakap seminggu, sekarang beberapa hal yang patut diuruskan. So, hari ni kita kembali dengan seorang lagi watak di mana agak penting dalam cerita aku ni sebab kebanyakan yang aku cerita adalah daripada cerita dia juga. So, orang itu adalah my mom, iaitu ibu aku. So, dalam episod kali ni aku akan masukkan dia. Okay? Dan dia ada dekat sebelah aku ni. So, cerita hari ni kita akan ikut cerita dia. Apa yang dia nak ceritakan, maksud aku. Okay, sebelum tu, auzubillahi sami'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita pass mic dekat dia. Okay, Assalamualaikum. Kali ni ibu nak cerita masa umur 18 tahun. Kejadian ni berlaku masa tahun 1991. Masa tu ibu dengan dua sepupu ibu, L dengan N lah. Sepupu lebih kurang sebaya-sebaya ibu jugalah. Kita orang daripada rumah lah, rumah ibu lah, maksudnya mak ibu. Dekat satu kampung ni lah, kampung ibu lah, senang cerita, tempat lahir ibu. Kita orang nak pergi kenduri sepupu lelaki, nama M lah nama dia. Dia tua setahun daripada ibu. Jangan sambung. Cerita ni ibu nak bagi tajuk apa? Tajuknya nampak gula-gula yang berdiri tegak kat depan pagar sekolah agama baru. Okay. Panjang tu. Okay, tak kisahlah apa cerita ni, tapi memang seram gila lah. Masa tu kita orang bertiga jalan kaki tau, daripada rumah mak, melalui daripada satu kampung kita orang tu. Dan kita orang pilih jalan yang paling tak seram, sebab kat kampung ibu tu memang banyak sangat cerita seram. Segala macam jenis benda lah yang ada kat kampung ni, kan. Jadi kita orang pilih jalan yang paling lebar. Kononnya lah lebar, tapi sebenarnya tempat tu pun laluannya pun seram juga. Jadi kisahnya masa tu baru lepas isyak. Kita pun jalan kaki dengan pakai baju kurung. Yalah, nak pergi kenduri kahwin kan, malam minggu. Kenapa pergi kenduri malam-malam? Sebab kita orang rewang. Sepupu nak kahwin, jadi so, kita kenduri lagi. yalah, besoknya dia nak bersanding. Jadi malam tu malam berinai. Jadi kita orang pun pergilah semua anak dara kan, umur 18. Yang sepupu ibu tu 18 juga, adik dia tu 16. Jadi kita orang pun jalan kaki pakai baju kurung. Biasalah baju kurung moden. Kan, jadi kita orang pakailah minyak wangi masing-masing lain-lain apa bau. Macam ibu pakailah satu bau ni, yang sepupu ibu tu pakai satu bau ni, yang satu lagi tu pakai satu bau macam tu lah. Adalah jenama-jenamanya, tapi ibu ingat lupa lah, body shop ke center ke macam tu lah. Mahal body shop. Konon lah zaman tu. Jadi kita orang pun gerak lah daripada rumah ibu tu, jalan kaki lah. Kan, kononnya nak pergi kenduri tu ialah nak pergi rewang-rewang, nak pergi tolong sepupu sebelum dia jadi suami orang kan. Kita orang Berapa? 9 lebih macam tu lah. Baru yang kita orang akan lalu depan masjid baru. Lepas tu sebelah masjid tu sekolah agama baru, sekolah agama rendah. Lepas tu kita orang jalan kaki daripada kampung kita orang tu merentas ke kampung lagi satu, tapi kampung yang sama. Jadi kita orang pun melintas daripada kampung ibu tu. Jalan kaki adalah dalam 15 minit macam tu lah. Jauh lah juga sebenarnya, tapi sebab jalanlah pelan-pelan kan. Jadi bila kita masuk dekat kampung tu, jalan sampai kat dalam tu, lepas tu kita orang melalui satu masjid besar, masjid kampung tu lah. Lepas tu masuk jalan, masa sampai dekat kampung yang baru tu, lepas tu kita ada macam tengok ada kabus macam kabus, tiba-tiba kabus. Tapi kabus tu, kalau nak kata kabus tempat sejuk ke ataupun lepas hujan ke, dia ialah logik berkabus.
Tapi ini tiba-tiba berkabus. Lepas tu tebal, makin tebal, makin tebal. Kalau nak kata orang bakar sampah, tak ada bau sampah. Kabus tu wangi. Bukanlah wangi, kabus tu bukan bau sampah. Maksudnya memang kabus. Tapi kalau nak kata dekat Cameron ke Genting ke, logik lah ada kabus, tempat sejuk. Ataupun boleh lepas hujan, jadi uap tu naik berkabus. Ini tak, bukan hujan, bukan musim hujan, tapi musim biasa je. Jadi tiba-tiba berkabus kan. Jadi kita orang ni anak dara masing-masing pun cakap, kabus apa ni? Macam tu lah. Lepas tu kita orang pun tak ada fikir apa. Mungkin fikir kalau nak kata motor lalu, asap dia tinggal pun tak ada motor lalu. Kita orang pun tengah berfikir-fikir, nak kata kabus bukan kabus, nak kata asap motor pun bukan, nak kata orang bakar sampah pun bukan. Apa ni? Kita orang tengah berkira-kira. Tapi masa tu, zaman tu tahun 91 tu, tempat yang laluan kita orang tu memang ada satu pokok besar. Pokok tu pokok ara. Tempat segala yang melayang-layang tu kat atas tu memang selalulah orang nampak dia. Kalau dalam bahasa kartunnya, Kak Pon tu lah, yang ketawa pemain nyaring tu kan. Jadi kita orang melalui tu sebelah kanan. Lepas tu sekolah agama tu sebelah kiri kita orang. Kita orang ni menghala ke rumah pengantin ni, kira kita jalan kaki bertiga. Macam ibu paling kiri. Yang sepupu ibu tu, yang sebaya tu, yang paling dekat dengan sekolah agama. Kira kita nak pergi ke rumah pengantin tu, kira ibu paling dekat dengan sebelah kiri lah. Maksud ibu sebelah kiri. Yang tengah tu yang sepupu ibu yang L tu, yang namanya L. Lepas tu yang adik dia yang 16 tahun tu N nama dia. Jadi dia sebelah sini, paling dekat dengan pokok ara tu. Tapi kita orang paling dekat sebab kita orang jalan ikut jalan yang betul lah, ikut peraturan, bukan melintang arus. Kita orang ikut jalan tu. Jadi laluan kita orang tu nak pergi ke rumah pengantin tu memang betul-betul laluan yang sebelah sekolah agama dan lalu masjid dulu. Lepas tu lalu sekolah agama. Bila kita dah nampak kabus apa, tak ada. Zaman tu kereta orang tak berapa ada, sebab zaman tu orang tak banyak beli kereta. Kalau ada kereta tu orang kaya lah tu. Zaman tu basikal je, tengok orang jalan kaki. Motor ada lah, tapi tak banyak sangat. Macam tu. Jadi sunyi lah. Lepas tu azan pun dah lepas. Jadi dalam pukul 9 suku macam tu lah. Jadi kita orang pun jalan, kita orang dah pelik lah, kenapa pula berkabus ni? Dah lah berkabus, lepas tu tak ada bau. Kita orang bercakap-cakap lah bertiga tu. Bercakap. Sekali tiba-tiba ada satu bau. Bau dia wangi gila lah. Habis kita orang ingatkan bau minyak wangi kita orang. Sebab masing-masing anak dara pakai minyak wangi masing-masing. Body Shop, Center zaman tu kan. Satu lagi minyak wangi tu tak ingat lah minyak wangi apa yang salah seorang tu lah. Yang penting wangi lah. Yang penting semua wangi. Tapi kita orang cam bau yang mengengak dekat hidung tu bukan bau minyak wangi kita orang yang salah seorang tu, Body Shop ataupun Center ataupun apa sajalah yang bau tu. Baunya lain macam. Nak kata bau bunga bukan, tapi bau dia wangi gila. Kan wangi, pelik bau dia. Lepas tu kita orang bau apa ni? Cakap, yelah kita orang bau yang tak pernah bau. Kita orang pun tak ada fikir apa kan. Masa tu rumah pengantin tu dah nak sampai tapi belum sampai lagi. Sambil jalan kaki terkedek-kedek tu kan. Seram sebenarnya, tapi sebab laluan tu memang banyak cerita lah. Ada yang perut terburai tu pun lalu kat situ kan. Kampung tu memang banyak benda lah. Sebab zaman tu kan memang banyak orang menuntut ilmu salah ke, ataupun kampung-kampung ujung-ujung ni dah sampai benteng ni memang pelik-pelik kan. Jadi kita orang pun jalan je lah, tak ada fikir apa. Sebab awal lagi pukul 9 lebih kan. Jalan-jalan sekali tiba-tiba je dah bau. Lepas tu dah tengok kabus makin tebal kat situ. Sekali tiba-tiba je mata tepi ibu ni perasan ada benda putih tegak berdiri, siap ada bungkus-bungkus kat atas kepala dia tu kan. Gula-gula tu lah. Dekat sekolah agama, kira pagar sekolah agama tu kan kiri kanannya ada batu untuk pegang pagar tu supaya pagar tu tak tumbang. Jadi sekeliling sekolah tu ada pagar. Jadi dia punya pintu pagar tu besi kan. Jadi maknanya batu yang membuatkan pagar tu berdiri tegak tu putih kiri kanannya tu. Tiba-tiba dekat tengah-tengah pagar yang tempat orang buka kunci, yang untuk kan pagar tu ada 2 pintu tu boleh buka besar. Kan kakak dulu sekolah situ. Sekolah tu juga yang kakak nampak ada orang susun meja malam-malam lepas orang nak pergi sembahyang Jumaat, sebelum orang sembahyang Jumaat balik tu kan. Tempat tu memang keras sebab dekat-dekat dengan benteng. Lagi pun sekolah baru kan. Lepas tu ibu perasan ada satu benda berdiri tegak dekat
dekat pagar tengah-tengah. Lepas tu mata tepi ibu fikir, ibu punya otak fikir, fikiran ibu fikir, batu tu kiri kanan dah warna putih. Kenapa pula pagar batu ada kat tengah-tengah pagar? Macam pelik je, kenapa bulat? Sebab sedangkan batunya tu 4 segi. Yang paling tepi untuk pegang besi tu, yang untuk buka. Jadi yang kita perasan batu yang tegak tu, tepi kiri kanan tu 4 segi besar. Sebab keliling sekolah tu kan semua penuh dengan pagar batu. Jadi penyudah dia tu pun dia akan buat macam pintu gerbang lah kan, macam batu besar untuk pegang grill tu, untuk pegang dia punya pagar tu. Tiba-tiba dekat tengah-tengah pagar tu, tempat orang tolak pagar tu terbuka besar tu, ada pula benda berdiri tegak sama tinggi dengan pagar tu. Siapa yang nampak tu? Ibu perasan mata tepi ibu sebelah mata kiri. Jadi ibu nak toleh terus pandang ke kiri, ibu tak berani. Ibu takut kalau betul benda tu kan nampak depan-depan. Jadi ibu pun jalan ke depan sikit, ibu pusing ke kanan. Lepas tu ibu rasa macam nak tengok lah. Tengok, bila ibu toleh, ibu tengok memang betul gula-gula berdiri tegak kat situ. Tapi muka dia tu tak nampak. Tapi dia menghadap kita orang. Sebab nampak muka, tapi sebab kita orang dah ke depan, jadi kita tak nampaklah jelas macam mana rupa muka dia kan? Tapi nampaklah muka dia terbuka, atau ada gula-gula kat atasnya kan, terpacak kat situ sebab dia tak melompat-lompat kan. Lepas tu ibu pastilah benda tu gula-gula. Lepas tu bila ibu dah perasan, ibu nak lari lah. Bila ibu tengok depan, rupanya sepupu ibu yang 2 beradik tu dah lari dulu, terkedik-kedik angkat kain dia lari kan. Tinggal. Terkedik-kedik dia lari. Ibu pun macam ibu panggil kan, tunggu macam tu kan. Ibu lari tak cukup tahan kan. Ibu rasa macam dia kejar ibu, tapi ibu tak toleh belakang lah. Bila ibu dah ke depan, yang sepupu ibu pun dah lari laju gila. Kan masa tu kita orang tak pakai tudung. Inilah zaman jahiliah kan masa tu. Jadi kita orang pergi lari sekuat hati sampai kat rumah kenduri tu. Kira kalau ikutkan tempat yang kita orang nampak hantu tu dengan rumah sepupu ibu yang nak kahwin tu, ada dalam 20 tapak je lagi sebenarnya. Dah dekat dah kan. Lepas tu kita orang lari jauh tu. Kita orang lari dah sampai kat rumah pengantin tu. Biasalah dulu kan rewang kan, orang ramai, lelaki ramai, perempuan ramai, budak-budak bujang ramai. Malu macam mana pun, tapi bila dah ramai orang lelaki kat situ, kita orang pun kontrol air lah kan. Okey, betulkan baju, kontrol muka. Tapi memang tak boleh sembunyi lah, tiga-tiga muka biru kan, biru-biru pucat sama tak ada mask, nampaklah muka petak kan. Lepas tu yang budak-budak lelaki yang ramai-ramai tu memang dah kenal lah kita orang, sebab dah sepupu. Ada yang budak-budak kampung yang mana kita orang tak kenal pun, diorang kenal kita. Tak tahulah macam mana diorang boleh kenal ibu. Ibu tak kenal budak lelaki semua kat kampung ni kan. Diorang ni macam gelak-gelak lah. Kenapa tu, nampak hantu ke? Kita orang tak pandang lah, cuma kita orang buat-buat hal kita orang. Lepas tu sampai jumpa 2 sepupu ibu lelaki. Nama dia E dengan yang nak kahwin tu M. Kan, dia yang kita orang cakap dengan dia je lah, sebab sepupu kan. Yang lain kita orang tak kenal. Lepas tu, kau kenapa? Kita orang cerita lah, nampak hantu. Kau nampak hantu apa? Kita orang nampak gula-gula apa semua kan. Tapi masa tak panggil gula, kita orang masa panggil betul lah P tu kan. Lepas tu diorang cakap, kat mana? Tu diorang pakat gelak lah. Itulah kau cakap tu, sombong. Lain kali kalau nak datang tu beritahu lah, kita orang ambil ke macam tu lah kan. Sekali malam tu memang tak jadi balik. Kita orang rewang kat situ, siap tidur situ sekali lah. Tidur ayam lah, sambil bungkus telur lah, masukkan entah apa-apalah kita orang buat kerja. Pukul 6.30 nak dekat pukul 7 macam tu baru kita orang balik jalan kaki. Lepas tu baru mandi. Lepas tu dalam pukul 10 lebih baru pergi balik. Macam tu. Disebabkan kita orang nampak hantu tu. Kan. Itulah kisahnya kan, yang pasal gula-gula tu lah. Kat situ memang seram lah cerita dia. Memang kat kampung ni memang banyak cerita-cerita seram. Kan. Jadi itu satu kisah. Nak cerita lagi ke kisah yang kat situ? Apa? Boleh kalau nak. Ada lagi satu kisah tu, itu pasal Kak Pon yang muka dia penuh dengan ulat. Dekat kawasan tu juga, dekat depan masjid kampung tu. Baru. Jadi tempat yang paling berhantu ni yang baru tu lah. Sebab dulu asalnya kampung ni dimasuki oleh air laut. Sejarahnya bapak ibu cakap. Jadi bapak ibu ni memang orang sini, orang lama kat sini kan. Macam bapak ibu cerita dulu asalnya yang kampung baru ni
bukan kampung baru yang kat KL. Jadi bapak ibu cerita kampung ni dulu asalnya, yang kampung baru ni, air laut masuk. Jadi kat kawasan tu semua paya bakar. Dan tu orang kampung, pemuda kampung semua diupah pakai tenaga diorang untuk korek tanah buat benteng supaya air laut tak masuk dan jadi benteng kat sekeliling kampung. Jadi tenaga siapa yang dipakai tu, ketua kampung ke kerajaan bagi 1 ekar tanah untuk seorang pemuda kampung yang buat kerja untuk buat benteng sekeliling kampung. Jadi ceritanya memang kerasnya sebab kawasan tu memang asalnya dulu paya bakar. Jadi bila dia dah tambak benteng tu, jadi kampung tu jadilah kampung baru. Jadi kampung tu kisahnya bergantung sebabnya dulu paya bakar. Tapi lebihnya tanahnya subur sebab pernah masuk air laut, ada garam galian apa semua kan, tanam apa pun okey. Jadi ceritanya kenapa berantuk, itulah sejarahnya, sebab kawasan hutan paya bakar asalnya. Jadi bila dah jadi kampung, banyaklah orang duduk situ sebab tempatnya subur. Lepas tu aman, sentosa kan. Banyaklah hantu-hantu yang dah lari sebab manusia yang masuk. Sebab manusia yang masuk pun semuanya brutal-brutal kan. Lebih berani daripada hantu. Jadi nanti jangan tahu dulu. Okay, so itulah kisahnya untuk apa tadi tajuknya, gula-gula depan sekolah agama. Tajuknya jadi panjang. Kalau aku bagi dia satu perkataan je, macam cerita buku fiksi. Tapi sebab orang lain yang bagi, so jadi panjang. Gula-gula depan pagar sekolah agama. So kalau korang rasa cerita ni menarik dan nak dengar lagi cerita-cerita macam ni daripada mak aku, boleh tengok episod selepas ini. So episod ni kita stop sampai sini sebab dah lama. So nanti korang bosan. Kepada mana-mana yang baru tengok, boleh tekan button subscribe dengan loceng tu. Dekat situ je, free je. Okay, yang baik datang daripada Allah dan yang tak baik dan yang buruk tu datang daripada diri sendiri, iaitu kami. Okay, take a peek, wujudnya memanggil curiga.